Ahli perniagaan dedah, Guan Eng minta rasuah daripadanya. Zahid dedah, pihak cuba khianati UMNO. Warisan dan muda sah bergabung. Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional mahu digabungkan semula. Kenapa pihak berkuasa berusaha sembunyikan bukti Najib? Saksi utama dalam perbicaraan kes rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang membabitkan Lim Guan Eng memberitahu Mahkamah Session bahawa beliau terkejut apabila bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu meminta 10% keuntungan daripada projek yang bakal dijalankan. Pengarah Konsortium Zenith BUCG Sdn Bhd, Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli berkata, Lim membuat permintaan tersebut pada Mac 2011 ketika beliau menghantar Lim pulang ke hotelnya selepas makan malam. Saya terkejut kerana tidak sangka ia datang daripada YB Lim, individu yang saya anggap menentang rasuah, katanya sambil menambah bahawa beliau faham permintaan tersebut dimaksudkan sebagai sogokan. Lim sedang dibicarakan atas tuduhan menggunakan kedudukannya untuk meminta daripada Zarul 10% keuntungan daripada projek terowong dasar laut terbabit dan menerima 3.3 juta ringgit sebagai sogokan daripada ahli perniagaan itu. Beliau juga didakwa atas dua tuduhan dengan curang menyebabkan dua plot tanah milik kerajaan negeri bernilai 208.8 juta ringgit dilupuskan kepada dua syarikat. Zarul memberitahu mahkamah beliau diperkenalkan kepada Lim oleh bekas Menteri Nazri Aziz di ruang lounge hotel di sini pada Januari 2011. Saya mengambil kesempatan memberitahu YB Lim bahawa BUCG berminat untuk menjalankan sebarang projek di Pulau Pinang. Beliau kelihatan berminat dengan apa yang saya beritahunya. Dari situ kami bertukar nombor telefon. Katanya sambil menegaskan pertemuan itu tidak dirancang. Katanya beberapa minggu selepas itu, beliau menghubungi Lim yang menjemputnya dan wakil BUCG ke pejabatnya di Komta untuk memberi taklimat. Beliau memberitahu saya, seorang individu bernama Lim Hock Seng, bekas Esko Pulau Pinang, akan menghubungi saya dari semasa ke semasa untuk memberikan saya butiran cadangan projek terowong dan jalan raya. Katanya, terdahulu ketika Zarul berada di kandang saksi, Peguam Lim, Gobind Singh Dio, memberitahu mahkamah pihak pembelaan mahu pihak pendakwaan memberikan salinan keterangan ahli perniagaan itu yang direkodkan semasa siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Gobind berkata, dalam keterangan Zarul yang dikemukakan di mahkamah hari ini, beliau menyebut tentang direman oleh SPRM pada 2018. Kami mahu memeriksa balasnya mengenai keterangan SPRM itu yang kami katakan bercanggah dengan keterangannya pada 2018. Katanya, pihak pembelaan membuat permohonan yang sama untuk mendapatkan keterangan Zarul pada Ogos. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Wan Syarudin Wan Ladin berkata, mahkamah perlu membenarkan Zarul menghabiskan bacaan keterangannya terlebih dahulu. Mereka boleh membuat permohonan ini sebelum pemeriksaan balas. Katanya, Hakim Azura Alwi berkata, beliau akan mendengar permohonan pihak pembelaan sebelum Gobind memulakan pemeriksaan balasnya. Pembicaraan akan disambung pada 24 Mac setelah Zarul memberitahu mahkamah beliau sakit perut. Presiden UMNO mendedahkan segala macam kelicikan sedang direncanakan ke atas UMNO dan dirinya oleh pihak-pihak yang terlalu takutkan bayang-bayang sendiri setelah segala kejahatan dan pengkhianatan yang dilakukan terhadap parti terbesar orang Melayu ini. Datuk Seri Ahmad Zahid Habibie berkata, kelicikan itu dilakukan tanpa mempedulikan soal penganiayaan, dosa dan pahala demi mempertahankan kuasa dan kedudukan. Namun beliau berikrar untuk tetap berpegang kepada amanah parti dan pesanan lebih 3.3 juta ahlinya untuk mengorak sebarang kebangkitan dan mengembalikan kebenaran buat rakyat serta negara bersama para pimpinan UMNO yang tetap setia kepada perjuangan parti selepas peristiwa 9 Mei 2018. Meskipun jalannya berliku, tetapi langkah Parti Keramat Agama, Bangsa dan Negara ini untuk sebuah redemption tidak pernah terhenti. Kebatilan juga tidak pernah tidur dan sentiasa mencari peluang untuk menyekat dan meranapkan kerana tahu kebenaran yang bangkit akan meleburkan mereka, katanya dalam kenyataan. Ahmad Zahid mengakui bukan tugas mudah untuk menyelamatkan perjuangan UMNO daripada komplot kemusnahan yang dirancang pada detik hitam 9 Mei 2018. Masih jelas dalam ingatan beliau diugut dan digertak oleh sang penguasa supaya membubarkan UMNO atau menerima akibat sejurus UMNO tewas PRU14 angkara fitnah dan tipu daya. Katanya beliau dan UMNO dihina dan diejek oleh si pembelot yang berkiblatkan jawatan serta kedudukan dan ditekan oleh mereka yang curang supaya menggadaikan parti keramat ini. Namun katanya dengan izin Allah,
perjuangannya tidak hancur di mamah kezaliman. Beliau mengucapkan rasa syukur kepada Allah kerana tidak pernah sesekali mengizinkan parti itu layu dan kaku berdepan penganiayaan dan kedurjanaan. Genggam bara api biar sampai jadi arang, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan, patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki juga. Yakini akhirnya kebenaran akan mengatasi kebatilan. Setinggi syukur ya Allah kerana memperlihatkan dengan terang dan nyata kepada kami ahli UMNO dan rakyat jelata tentang muslihat pakatan dan ikatan mereka. Pimpinan dan ahli akar umbi UMNO yang setia berharap dan berdoa kepadamu ya Rabbi. Lindungilah dan berkatilah perjuangan kami demi kemakmuran rakyat dan negara tidak tersasar doa beliau. Beliau turut mengingatkan pimpinan dan akar umbi parti itu supaya tidak membenarkan UMNO dipergunakan dan dipecah belahkan oleh musuh, sebaliknya meneguhkan pendirian, permufakatan dan penyatuan. Warisan parti berasal dari Sabah secara rasmi melebarkan sayap ke Semenanjung dengan presidennya Syafiee Apdal berjanji menjadi Perdana Menteri untuk semua sekiranya menang PRU15. Beliau mengesahkan warisan akan bekerjasama dengan muda pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam menentukan strategi pengembangannya di Semenanjung termasuk kerusi yang akan ditandingi. Kita tak boleh beranggapan semua negeri kita akan bertanding. Saya perlu pragmatik. Jadi, itu yang saya akan perincikan dengan rakan saya, Presiden Muda Syafiee memberitahu pemberita. Sebelum itu mereka melancarkan kemasukan warisan di Semenanjung. Syafiee berkata, parti pimpinannya memperjuangkan kepentingan pelbagai kaum dan tidak hanya tertumpu kepada satu-satu bangsa seperti parti yang disertainya sebelum ini. Beliau juga menegur kegairahan parti politik bermain isu agama dan kaum untuk meraih sokongan. Tanpa UMNO, Melayu tidak akan mati. Islam adalah agama persekutuan dan tidak akan lumpuh. Kalau tiada PAS dan orang Cina tidak akan mati tanpa DAP. Kata bekas naib presiden UMNO itu. Saya amat risau ke mana hala tuju negara kita. Negara macam mana yang ingin kita turunkan kepada generasi akan datang, katanya. Bekas Ketua Menteri Sabah itu berkata, sudah tiba masanya melakukan perubahan dalam lanskap politik negara dengan menumpukan kesepaduan semua kaum. Ini kerana katanya, walaupun negara sudah mengecapi kemerdekaan lebih 60 tahun, isu perkauman masih menjadi perdebatan hangat, khususnya oleh parti yang didominasi satu-satu kaum. Sebab itu kita perlu bermula hari ini, tidak boleh lagi tunggu esok atau minggu depan atau tahun depan. Kita mulakan di sini, di Kuala Lumpur, katanya. Mengulas lanjut, beliau berkata, ketika Dr. Mahathir Mohamad ingin menubuhkan Bersatu, bekas Perdana Menteri itu ada menawarkannya untuk menyertai parti itu. Namun beliau ada menolaknya kerana tidak mahu terus terikat dengan parti berasaskan kaum. Ketika Bersatu mahu dibentuk, Tun Mahathir ada tawarkan saya sertai Bersatu. Tetapi saya kata, Tun, cukuplah untuk parti berasaskan kaum. Saya mahu tubuhkan parti pelbagai kaum dengan pasukan saya dan parti itu akan bermula dari Sabah, katanya. Warisan menjadi parti Sabah pertama melebarkan sayap ke Semenanjung dalam usaha menampilkan diri sebagai parti kebangsaan menjelang PRU15 yang dijangka diadakan tahun hadapan. Warisan diuar-uarkan akan bekerjasama dengan muda pimpinan bekas Menteri Persekutuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Syafiee menubuhkan warisan setelah keluar UMNO susulan pemecatannya daripada Kabinet Najib Razak pada 2015. Cadangan bekas Ketua Menteri Melaka Idris Harun agar Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional berganding pada PRU15 untuk bersaing dengan Barisan Nasional di bidas Bersatu. Malah Timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu menyifatkan cadangan bekas calon Pakatan Harapan pada PRN Melaka lepas itu bukan satu tindakan bijak. Cadangan untuk menyatu padukan sesiapa juga adalah cadangan yang baik, tetapi kalau nak campur antara air laut dengan air tawar kemudian nak bela ikan, ia bukan satu tindakan bijak, katanya pada sidang media sempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Faizal kemudian menasihatkan Idris agar bercuti dan mendekati agama seperti yang beliau lakukan selepas kerajaan Perak pimpinannya tumbang. Sebagai kawan lama, selepas saya menjadi Menteri Besar Perak, saya cuti selama 8 bulan. Ketika itu, saya belajar mengaji. Saya belajar betulkan bacaan dalam bacaan sembahyang. Sudah tentu Datuk Seri banyak masa sekarang ni. Elok buat benda tu, katanya. Terdahulu Idris yang juga bekas pemimpin UMNO berkata, Pakatan Harapan memerlukan wow factor untuk menang PRU15 yang antaranya menerusi kerjasama dengan Perikatan Nasional. Idris menyertai PKR dan bertanding atas tiket Pakatan Harapan pada PRN Melaka November lepas yang tercetus apabila beliau dan 3 adun lain mengisytiharkan hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali dan menarik sokongan mereka terhadap kerajaan pimpinan UMNO itu. Beliau juga percaya agak sukar untuk Pakatan Harapan mendapatkan sokongan sekiranya gabungan itu memilih untuk bergerak sendirian tanpa kerjasama parti lain. Kena ada satu wow factor, mesti ada sesuatu besar berlaku dalam Pakatan Harapan. Saya lihat
kalau Pakatan Harapan pergi solo, kita mungkin hadapi kesukaran mendapat sokongan pengundi-pengundi yang ikut parti. Jadi saya melihat wow faktor itu salah satunya kalau ada kerjasama antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional semula, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Menurut bekas Ketua Menteri Melaka yang menyertai PKR selepas dipecat daripada UMNO, kekalahan Pakatan Harapan di Melaka adalah disebabkan perpecahan undi antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Katanya ia juga disebabkan beberapa faktor lain termasuk peratusan keluar mengundi yang rendah dan Pakatan Harapan hilang sokongan daripada pengundi Melayu di beberapa kerusi. Saya tetap katakan kekalahan Pakatan Harapan dalam PRN Melaka ini sebab perpecahan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional itu sendiri. Saya kata ralat sebab kita tak sempat suarakan memandangkan Barisan Nasional bersungguh-sungguh tolak Perikatan Nasional dalam kerjasama PRN tempoh hari. Peguam bela bekas Perdana Menteri Najib Razak mendakwa terdapat lebih banyak bukti dalam kes SRC International yang didakwa telah disembunyikan daripada pengetahuan pihak pembelaan. Peguam Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu sidang akhbar bahawa pasukannya sedang berusaha untuk mendapatkan beberapa dokumen. Susulan itu, mereka akan membuat permohonan kepada Mahkamah Persekutuan untuk mengemukakan bukti baru dalam rayuan Najib. Dengar desas-desus ada lagi keterangan lanjut yang disembunyikan atau suppress yang tak diberitahu kepada mana-mana pihak, sama ada SPRM atau polis. Kita akan masukkan dalam satu lagi permohonan keterangan bukti lanjut dan baru, katanya. Syafi'i yang adalah peguam utama Najib bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai bukti baru yang didakwanya itu. Katanya mereka perlu mengesahkan perkara itu terlebih dahulu sebelum mendedahkannya. Yang itu kita tidak boleh bagi tahu sekarang sebab nak sahkan dulu, kalau tidak kita main cakap atas angin saja, katanya. Pasukan peguam bela itu menjangkakan mereka akan mampu mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan memfailkan permohonan baru dalam tempoh 2 bulan akan datang. Menurut Syafi'i, mereka memerlukan masa kerana bukan sesuatu yang mudah untuk berbuat demikian. Kadang-kadang nak cari dokumen ini dalam keadaan banyak pihak berkuasa secara aktif menyembunyikannya daripada kita. Memang susah untuk kita carinya, tetapi insya-Allah kita akan dapat, katanya.